Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Malam ni Alhamdulillah saya buat live. Saya baru balik kuliah di Poh Jaya. Alhamdulillah sampai rumah. Hujan Pulau Pinang Sari hari ni. Hari ni lengkap malam ni for the first time ni reunion Emin Miruja. Kita ada Zam, kita ada Banjek ni. Jadi alhamdulillah. Duk sembang-sembang pasal kami ingat kami nak buat parti baru. Kan, jadi duk sembang-sembang tu kata lama tak sembang santai. Tu saja kita ada online set, tapi bateri pun tak banyak sajalah dalam setengah jam. Saya nak kongsi-kongsi satu dua benda yang sebab tu saya suruh Zam tulis kat komen dekat tajuk tadi, sembang paling santai Zam kan. Sebab tak ada tajuk, tapi just nak sembang-sembang tuan-tuan kan. Lama saya tak ni. Tajuk apa? Tajuk dia sembang kosong malam ni. Amir Zakaria, Ustaz Mistik Alam Melayu, nanti buat pelaris pula. Amir Zakaria, Mistik Alam Melayu tu ada episod kelima. Episod kelima tu tentang hantu raya. Tapi masalah dia, episod kelima tu saya kena usik. Saya kena usik. Dia main hempah tingkap tu. Jadi saya tak upload kat YouTube. Saya takut nanti orang kata berlakon ke apa semua kan. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok nanti saya upload. Tapi saya seria orang kata berlakon. Kan siapa yang dah follow Mistik Alam Melayu tu, saya buat 4 episod. Episod kelima tu punya baca mentera hantu raya, dia main rempah tingkap ni. Regam. Kata gila, ke 12 lebih macam tu. Yang tipu haram tu kan. Dahsyat dia tak upload. Ada baca mentera hantu raya, ada yang buku tu lah, buku Laporan Muzium Negara. Tapi tu isu jugalah pasal kena apa. Kalau tuan-tuan follow Mistik Alam Melayu tu, saya dah buat 4 episod dah pasal silat. Pasal apa, siapa yang tengok? Banyak tengok? Tengok. Apa? Silat pada kira? Dak Izam? Mantra apa dia orang? Pencuri punya petuah limunan apa semua orang Melayu dulu buat lah. Lepas tu yang episod kelima tu saya buat pasal hantu raya, apa ritual panggil hantu raya. Jadi dalam tu adalah mantra saya baca. Bila saya baca tu bila saya tengok balik video tu, rupanya dia pun ada benda duk main tingkap tau. Saya mau record seorang-seorang ya. Bila saya panggil, hey awang selidik, awang deli, awang tu kedekam. Berhenti kamera tu. Kan? Tapi tak nampak hantu raya, hantu raya tak ada. Kan? Tapi betul lah kan. Nanti kalau ada rezeki saya upload. Okay, saya pun duk simpan, saya takut jadi fitnah kan. Salah. Law of attraction. Your wishes is my command zaman tu kan. Terkenal law of attraction tu. Tapi di sudut Islam, di sudut barat memang dia berbincang tentang kalau kita suka satu-satu benda kita tulis kan, tulis di katil, tulis di almari, tulis di apa. Saya nak dapat A, tulis dapat A. Nanti mana tu kita akan dapat dapat A. Saya pernah menghadiri khusus law of attraction itu, tapi versi yang non muslim punya. Dia percaya pada konsep alam. Bagi depa alam ni macam jin yang akan fulfill kita punya keinginan. Okey, tapi di sudut Islamnya dia tak bertindak begitu. Sebab kita masih pegang kepada Faizal Azam tawakal ala Allah, kita kena usaha dulu. Farid Yusof, Ustaz komen sikit pasal vaksin 19. Dikatakan ada yang dah buat dah no. Tapi saya baru tahu, saya tanya kawan saya, doktor. Dia kata proses nak buat vaksin ni, antara prosesnya adalah depa ambil antibody orang yang dah kena COVID. Saya baru tahu. Yang dah kena COVID, lepas tu dia lega, depa ambil antibody orang tu untuk buat kajian. Suit ke tak suit dengan orang lain. Itu yang saya tanya kawan saya doktor lah. Dia kata tu antara secara bahasa mudahnya lah. Sebab konsep dia macam kita nak bagi ubat ular, kita ambil racun ular. Kan? Kita nak ubat bisa ular kan. So kita ambil daripada ular tu juga. Jadi di sudut ilmu agama, di sudut ilmu hadis, kalau kita nak ambil kalau dulu orientalis tau, depa kata hadis yang kalau lalat kena masuk layak kita, Nabi kita rendam satu kaki lagi tu, orientalis menolak hadis ni, depa kata merepek. Tapi para ulama hadis lawan hujah tu, dia kata macam mana hampa boleh kata merepek sedangkan hampa percaya kepada nak lawan dengan ular, sebab nak ambil ubat buat racun ular kena ambil ular juga. So same things apply to lalat kan. So ini membuktikan kebenaran sabda Nabi SAW. Menarik yang menentukan. Okay. Ashraf Abu Zar, tak ada saja pun malam ni sembang kosong-kosong ya. Nasir Suhaib kemah Abang Karim. Okay. Makna Ganes lawa G Shock Ustaz. Ni baru punya apa namanya? GA 1100.
GA 1102 ADR. Ini Ada orang panggil GA 1000, orang panggil Transformer ya. ini orang panggil Optimus Prime. Optimus Prime. Yang ni G-Shock Optimus Prime. Ini hadiah saya dapat daripada Abang Syahrul bin Samad. Orang Bandar Serai. Dia main hadiah kat saya kemarin. Dia main rumah dengan isteri beliau. Saya tak ada di rumah. Lepas tu bila saya buka-buka hadiah tu, ya Allah, G-Shock ni saya cukup teringin ni, tapi saya tak mampu. Tiba-tiba Abang Syahrul main hadiah kat saya Optimus Prime. Bukan apa nama mak rempik pun ni, Optimus Prime punya kan. Dia ni untuk ni orang panggil apa banyak? Dia twin sensor kan. Twin sensor dia punya kompas dia best saya ni. Abang Syahrul, terima kasih banyak-banyak Abang Syahrul. Saya tak ada nak pergi jumpa lagi. Saya nak pergi jumpa juga, nak kena balas budi ni. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Saya terharu lah sepanjang saya berkecimpung dalam dunia penulisan, dunia bercakap ni. Terlalu banyak hadiah saya terima. Apa nama Abang Nazri Sabran. Dia hadiah kat saya malam tu kan yang kita buat live tiba-tiba putih tu. Tu ada orang komen, "Ustaz, dia kali pakailah power bank." Tu saya kata kebetulan saya tak ada power bank. Minggu depan tu Abang Nazri ni post kat saya 4 power bank. Saya kata ya Allah, baik sungguh lah. Lepas tu banyak orang tuan ni Zam. Lepas satu jubah dia bagi kat saya. Saya sampai gaduh dengan dia, saya suruh beli dah lah, beli lagi jubah. Kan saya nak balas tak mampu, tapi terharu lah, saya memang terharu. Rakan-rakan yang hadiahkan buku depa, ada ibu-ibu yang hadiahkan, yang buat kuih mai hantar bagi di rumah. Saya rasa cukup sebab saya kadang saya bersalah betul. Nasruddin sahabat kita daripada Singapura mesej kata nak hadiah telefon tu, saya bukan saya tolak, saya kata KIV dululah, saya takut pasal amanah orang ni kan. Dan benda ni pun tempiah dah terkenal kat Banjek sekali Banjek tu. Orang hadiah kamera doktor bah. Ni hadiah kamera kat Banjek. Oh, doktor dia rahsiakan namanya. Bagi mic untuk abang kata sebelum tu bagi apa? Bagi kamera. Itu nama tu boleh bang? Tak boleh kau. Dia pun macam tak mau bagi abang nama kan. Ada orang mesej banyak bagi nak banyak duit abang belanja nak pergi duit minyak ke apa. Yang tu saya rasa ni hebat lah. Saya rasa cukup terharu. Saya cukup tahu nak abang lah kan. Ya, G-Shock Mak Motor. Saya sebut Mak Rempit tadi bukan? Mak Motor. Okey. Safwan Hafiz Sadali Ustaz bincang pasal solat berjarak Ustaz. Saya sebenarnya solat berjarak ni macam inilah, kita serahkan pada mufti dan sebagainya lah kan. Depa ada depa punya apa think tank depa. Cuma secara peribadi saya lebih kepada jarak tu lah. Ini peribadi saya mungkin salah. Kalau boleh lah jarak tu saya tak sure. Tapi saya fikir kalau lah jarak tu tak bentuk macam dam, tak ada selang-selang tu, tapi jarak tu selari. So dia lebih memudahkan kalau orang yang habis hawai ke masbuk muafiq tu dia nak keluar, dia nak berjalan. So dia tak ada sekatan. Macam boleh faham tak situasi penambang ni? Bila ni dam dia susah sikit kita. Pasal dam ni dia tak boleh keluar lah. Kalau ada masbuk semua tu kan. Tapi sebab tu aku fikir kalau kata kita still berjarak tapi tak payah buat dam. Selari. So dia memudahkan kalau jemaah depan habis hawai, dia nak berjalan pun dia tak akan melintasi jemaah lain. Betul tak? Sama macam tu tak? Nabi sebut dalam hadis lautak apa nama Allah Subhanahu tak sampai hadis tu pada. Law ya'lamul mar baina yadal musalli ma za'alih lakana ayyaqifa 40 khairallah min ayyamurra baina yadayh. Kan kalau orang itu tahu apa dosa orang yang melintas depan orang sembahyang tu, sebesar mana dosa dia, orang tu sanggup tunggu selama 40 daripada lintas. 40 tu perawi tak ingat 40 apa. Jadi saya fikir kalau dia tak bentuk macam dam, dia bentuk macam biasa saja, still berjarak, tapi dia align. So dia masih lagi berjarak depan, belakang, kiri, kanan, tapi dia align, dia tidak perlu buat macam dam. Saya kira lebih memudahkan untuk orang yang masbuk muafiq dan sebagainya ni kan. Tapi tak apalah, bukan nak lawan. Semua ini lontaran peribadi, sebab tu saya tak tulis. Saya takut saya salah. Itu saya kata lebih hati saya lebih kuat rasa macam tu. Bahkan saya tengok dari ustaz kita, Ustaz Syafiq pun menyuarakan benda yang sama kan. Tapi tak apalah. Tapi kami sefahaman di sudut kita tak lawan pemerintah, kita tak lawan ulama, apa-apa pun. Kalau berselisih antara kita dengan para ulama, mereka lah yang betul tinggalkan kita kan. Sebab saya terfikir kan bila kita duduk, bila kita sembahyang, kita duduk dalam suatu, kita rasa macam
susah sikit lah pergerakan ni nak berlaku kan. Sebab kalau kita ikut lineman betul-betul pun, dia still masih lagi menjaga SOP kan. Dalam syarah hadis yang saya baca tadi tu kan, Lau Ya'lamul Mar tu, kalau tengok dalam syarah memang disebutkan jarak yang dikira melintah orang solat tu maksud jarak sujud. So kalau orang tu melintah di depan orang, kalau kita sujud, kepala kita tu atas pada kepala kita tu orang lintah, tu tak dikira lintah depan orang sembahyang dah. Saya setuju. Cuma di sudut yang saya cuba kongsikan ni, di sudut adabnya, di sudut orang kata apa, kelancarannya macam tu lah. Bukan di sudut kita mempertikaikan di sudut macam tu. Sebab nak jaga dalam jumlah yang majoriti pun dia bukan mudah kan. Tapi tak ada masalah, kita bukan nak suruh lawan apa tak. Saja. Ulas sekali pasal isu yang tengah panas dengan negara jiran pasal Habib Rizqi. Ustaz Habib Rizqi dah pasal apa tak? Syak Ustaz ada buku baru tak? Ada. Saya tengah duk buat sekarang tapi saya berhenti sebab tengah duk buat tesis. Nanti Syak tunggu saya buat buku sejarah Islam daripada awal sampai habis. Okey, tapi guna bahasa mudah. Pak Long, banyak ke ceramah PKP ni tak boleh tahan lah Pak Long. Tapi malam ni saya PKP ni saya banyak fokus on tesis sebab saya bulan 1 ni dah Viva dah. Jadi tak apa, saya cerita sikit dalam Pak Long buka kan. Saya punya tesis ni berkenaan dengan kajian hadis-hadis, pemakaian hadis-hadis oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitab Kifayatul Muhtaj fi Isra' wal Mi'raj, satu kitab menceritakan tentang Isra' Mi'raj, kitab Jawi Melayu. Kemudian secara tak langsung bila kita bagikan kepada 4 bab, ada 3 objektif kajian. Pada bab yang awal itu saya kena mengkaji autoriti hadis-hadis dalam kitab Jawi Melayu. Kemudian pada bab yang kedua, bab yang seterusnya saya kena kaji tentang manhaj penulisan hadis dalam kalangan ulama Nusantara. Jadi apa yang menarik saya nak kongsikan adalah ramai tokoh-tokoh ulama Nusantara dahulunya di tempat kita ni yang kita rasa kita sangat tabik lah tuan-tuan. Tadi saya sebut di surau Pahujaya. Allahyarham Tuan Guru Haji Wan Muhammad Sorir Alhamdulillah mengkaji kitab tulisan Syekh Daud Al-Fatani itu ada 101 buah kitab yang berjaya ditahqiqkan keluar 66 kitab. Ada lagi berapa banyak kitab. Itu kita belum cerita tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Samad Al-Falimbangi. Kemudian penulisan yang sangat memberi kesan sampai ke hari ini, memberi sumbangan kepada pelajar-pelajar kita di hatta dari sekolah rendah, sekolah menengah sampai di universiti, iaitu Kamus Al-Marbawi, Syekh Tuan Guru kan, orang Lubuk Merbau, yang saya kira hebatlah. Bila saya baca biografi Syekh Daud Fatani kan, bagaimana cerita Syekh Daud Fatani ni beranak di Kresik, orang Kresik di Fatani. Kemudian bila sampai umur beliau 13-14, Syekh Daud Fatani berhijrah ke Aceh. Mengaji di Aceh dengan ulama-ulama Aceh. Gelombang Syekh Daud Fatani ni gelombang kedua. Gelombang yang pertama ni Syekh Nuruddin Araniri. Ni antara yang awal. Okay? Dia pun ni antara yang pencetus yang awal. Kemudian gelombang kedua Syekh Daud Abdullah Fatani. Syekh Samad Al-Fatani antara itu Syekh Samad Al-Falimbangi satu batch. Saya nak cerita kisah menarik ni bila mana Syekh Daud bila dia mengaji di Aceh, habis di Aceh, Syekh balik ke Fatani, kemudian Syekh ambil kapal belayak pergi ke Mekah. Syekh belayak pergi ke Mekah naik kapal layak. Kapal pergi Mekah lah. Bila sampai di Mekah, Syekh buat haji di Mekah masa tu umur Syekh 18 tahun. Bila mana Syekh buat haji di Mekah. Ni cerita ni menarik untuk tuan-tuan yang nak ambil motivasi ni, saya nak cerita sikit. Bila mana Syekh di Mekah buat haji, kemudian ni Syekh cerita ni Datuk Allahyarham Datuk Abu Hasanuddin tahqiq balik di dalam mukadimah Furu' al-Masail wa Usul Wasail dalam versi tahqiq Melayu tu. Dalam bab mukadimah tu ada cerita pasal kisah ni. Okey. Pada bila Syekh Daud Fatani on the way daripada habis selesai buat kerja haji, masa tu umur Syekh 18 tahun. Zaman tu dia pergi haji muda tau tuan-tuan. Pasal nak kena kuat nak kena naik kapal apa semua tu kan. Masa duk tunggu kapal laut nak balik ke Nusantara, Pulau Pinang tak silap saya masa tu, Syekh ada berlaku sedikit masalah dekat pelabuhan di Jeddah. Maka Syekh tertinggal kapal. Syekh tertinggal kapal. Dia tertinggal kapal. Bila tertinggal kapal ni, yalah bagi kita satu masalah kan, saya nak tunggu lah beberapa bulan. Okey, nak tunggu lah beberapa bulan.
Tapi yang menariknya Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupan Syekh Fatani ni, bila dia tertinggal kapal, dia kata tak apalah, nak tunggu lagi lambat lagi je kan. Nak tunggu lambat lagi. So, patah balik ke Mekah daripada Jeddah, mengaji. Nampak? Asal nak pergi buat kerja haji. Mengaji kan tok-tok guru di Mekah ni, mengaji. Sampai jatuh cinta pada ilmu. Menjadikan orang yang besar. Menjadi satu orang guru disebut sebagai, disebut oleh apa nama Allah Hamtan Guru Haji Muhammad Syarif, kata orang Melayu yang pertama yang dapat tauliah untuk mengajak di tiang di Masjidil Haram. Datang anak murid daripada daripada Bani Jawi, menjadi anak murid beliau. Orang dalam kalangan penduduk Arab juga mengaji dengan beliau. Dan antara imam mazhab Syafi'i di Mekah masa tu zaman tu, revolusi apa Muhammad bin Abdul Wahab belum berlaku, so belum ada penyatuan tau. Dia macam ni tau Panjit. Selepas revolusi Muhammad bin Abdul Wahab tu, dia buat satu perubahan. 4 penjuru Kaabah tu, sekarang macam sekarang lah, satu imam. Okay. Tapi sebelum itu dia pun 4 imam. Dia pun 4 mazhab. Okay. Mengikut satu imam juga. Okay. Jadi masa tu setiap tiang ni ada pemegang mazhab masing-masing tau. Tu antara yang trusted dalam mazhab Syafi'i ni, apa Allahyarham Tun Guru Syekh Daud Fatani. Mengajar sama sana lama di Mekah. Okey. Kemudian apa nama, sampai tahun 1876 tak silap saya. Kalau saya salah betulkan saya. Berlaku perang Fatani Siam kan, Siam Fatani tu. Maka mufti Kedah masa tu, Allah nama tak sampai di otak ni. Tapi mufti Kedah tahun itu hantar surat khusus daripada Kedah ke Mekah kepada Syekh Daud, berkata, wahai Syekh Daud, anak saudara kamu sedang menderita di Fatani sekarang, sedang berlaku perang Siam masa sekarang. Maka tuan-tuan, Syekh Daud masa tu, saya menganggarkan umur Syekh masa tu dah 80 lebih lah. Sebab, saya bagi sebab dia. Syekh balik. Syekh dengan Syekh Samad Al-Falimbangi balik. Ini saya bukan cerita daripada perspektif orang kata apa, baca blog ataupun Google. Ini kajian ilmiah, jurnal berimpak. Yang orang kata apa, Scopus punya level. Okay. Penulisan penulisan tesis disertasi ni, Syekh balik. Okay. Syekh balik, tuan-tuan boleh bayang dah jadi satu orang tuan guru imam besar di Mekah. Tapi bila dengar tanah air dia sedang menderita, diserang oleh orang Siam, dia balik. Dia balik dan masa tu bergabunglah Syekh balik dengan Syekh Samad Al-Falimbangi dan bergabung dengan tuan-tuan guru di Semenanjung masa tu, tuan guru di Kedah, tuan guru di Pantai Timur, dipimpin oleh Tunku Kudin masa tu. Tunku Kudin yang kata dia punya makam kemungkinan yang kata di Pulau Sayak tu. Okey. Maka berjuang. Itu yang berjuang, yang Profesor Abdul Mu'ati kata berjuang sampai ke Singgora apa semua tu. Menang kat orang Islam bila ulama memimpin. Sampailah berlaku pengkhianatan. Maaf sebut, pembesar Semenanjung, geng-geng pemimpin Semenanjung Melayu ni belot memberi maklumat kepada Siam, sampai Siam berjaya counter balik dan diserang orang Islam habis-habisan. Di sanalah yang kata Syekh Samad Al-Falimbangi itu syahid di pancung kepalanya itu. Dan masa tu Syekh Daud Al-Fatani ni berlindung di Pulau Duyung di Terengganu. Okey. Dan Syekh kecewa dengan sikap orang Islam. Ini bukan benda biasa. Tuan-tuan kalau baca tulisan Raja Haji, kekecewaannya terhadap orang Melayu yang menikam belakang, yang menjual bangsanya sendiri. Tuan-tuan baca Raja Haji. Kecewa kan dengan orang Melayu yang mengkhianati bangsa dia sendiri, yang mana tentera-tentera Melayu sedang sujud semayang, dia pergi tikam belakang. Dan Syekh Daud juga begitu. Sedih dengan bangsa Melayu yang mengkhianati bangsa sendiri, memihak kepada Siam dan British. Akhirnya daripada Terengganu di Pulau Duyung, Syekh bawa diri pulang ke Mekah dan Syekh membeli tanah di Taif dan mendirikan rumah di sana, mengajak di sana sampailah akhir hayat Syekh Daud Fatani dan meninggal di sana. Dan disebut oleh Haji Muhammad Syarif dalam kertas kerja beliau dalam seminar ulama Nusantara tahun 2000 tahun 2000 Syekh meninggal dalam usia 159 tahun. Itu yang kita tadi tu, kemungkinan dia balik ke Fatani tu dah 70 lebih, 80 lebih dah. Okey. Anda meninggal di sana. Kubur Syekh berdekatan dengan kubur sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Kemudian dipindahkan ke Mekah. Syekh ni kurun ke 18, kurun ke 19. Ujung kurun ke 18 sampai awal kurun ke 19. Sebab dia tidak ada satu tarikh yang tepat. Saya buka 5-6 kajian, tarikh berbeza-beza. Sampai tahap ada 1879 kewafatan Syekh. Tapi dalam tesis Dr. Fauzi Draman tahun 97, Dr. Fauzi kata Syekh Daud telah meninggalkan kita setelah 150 tahun. 150 tahun. Itu tahun 97.
Itu tesis Dr. Fauzi Draman. So sekarang tahun 2020, berapa tahun dah? 180 tahun dah. Lebih kurang. Lebih kurang tu tuan-tuan. Hasani, adakah solat jemaah masih diamalkan ketika penjarakan sosial Amr bin As? Menarik soalan ni. Dalam Bidayah wa Nihayah disebutkan solat masih berlangsung macam biasa. Cuma para orang ramai tak dapat pergi solat sebab terlalu ramai orang mati, nak menguruskan kematian tu sampai jadi ruyuk masjid sebab terlalu ramai orang mati. Ya, itu yang dicatatkan dalam Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah. Kita tentang solat jemaah tu saya tak sure, tak disebutkan, saya tak berani kata kan. Tapi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah sampai masjid jadi ruyuk. Tak ada orang sebab sibuk sangat nak menguruskan mayat, terlalu ramai. Okey. Okey. Fusul Hikam Ibnu Arabi. Ini Sirajul Munir kena tanya Ustaz Nodrus. Ustaz Nodrus buat kajian pasal tu. Hebat kajian beliau. Okey. Mustaqim Mustafa. Lama. Perang tu lama. Perang Siam Fatoni ni lama tau. Dia puluh-puluh tahun. Dia melibatkan sampai perang musuh bisik, perang Sabang Perai apa semua ni. Siapa yang duduk di belah Perlis, Kedah, Penang, Utara Perak ni terlibat secara langsung dengan perang tersebut. Okay. Dia sampai melibatkan franchise light apa semua ni. Okay. Puluh-puluh tahun. Okay. Nanti boleh tengok balik dalam YouTube Jeff Osama pasal perang Siam Fatoni banyak lah. Ada. Saya dengan Abang Hirman kongsikan. Itu cerita pasal Syekh Fatoni. Kemudian saya nak cerita sikit tadi pasal kitab-kitab karangan mereka. Tapi saya nak kongsi ni sikit dulu pasal bini saya punya produk ni sikit. Sambil-sambil kan saya janji tadi saya nak kongsi sikit. Buat yang baru menonton. Malam ni ramai, ya Allah, 447 orang. Malam tu Muhammad Afwan, pandangan Ustaz, patutkah kita tolak? Saya sentiasa dengan pandangan tengah saya lah. Nak tolak 100% pun saya rasa tak perlu. Nak terima bulat-bulat pun tak perlu. Tapi urusan agama ni kita serahkan pada ulama'. Cuma kita boleh masih ada kerangka fikir. Tapi ada batasnya lah. Okay? Macam saya kata tadi lah. Saya fikir macam solat dalam bentuk dam tu saya kurang setuju. Tapi saya tak berani nak lawan ulama'. Saya ikut je. Okay? Macam tu lah. Okay. Siam perut hijau. Yang ni kena tanya Abang Herman. Dia kaji khusus pasal siam. Ya, kita pun cakap perut hijau dulu. Apa maksud? Saya pun dengar kalau roh tu sebut. Siam perut hijau. Baling terlibat tak? Terlibat. Farid Mu'inus kalau dengar Tuan Zainal punya Garasi TV, dia cerita, best. Tuan Zainal lah. Tuan Zainal best. Aku sangat korang. Okey. Best Tuan Zainal. Hari ni kita nak kongsikan tentang ni. Kat gitu kan. Kalau saudara tak mampu nak memberikan hujah, baik saudara diam. Kan? Kalau saudara mengatakan ini sama. Tentang dasar ilmu. Kan. Kalau tuan-tuan mengatakan Trump ataupun Biden adalah orang yang sama, hari ini dan esok juga sama. Esok juga matahari timbul. Tuan Zainal memang best lah Tuan Zainal. Sedap. Haikal Ramli, mau jadi setiap 100 tahun tu macam mana Ustaz? Yes, memang ada hadis. Okay? Antara yang disepakati siapakah menjadi itu, yang kurun pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz, 101. Kemudian kurun kedua Imam Syafi'i 204. Kurun ketiga, kurun keempat tak pasti, kurun kelima tak pasti, kurun keenam Imam Ghazali 505. Kemudian ada kata kurun sekarang Datuk Iswah Qaradawi. Allah Taala alam. Tapi sebab yang tu dia itu dalam ilmu hadis kita panggil ahlul bisyarah. Orang yang disebutkan Nabi secara tak langsung dalam hadis. Nabi sebut orang tu, Nabi tak sebut siapa. Siapa yang menunaikan kata-kata Nabi tu disebut dalam hadis sebagai ahlul bisyarah. Sebagai contoh macam nama Sultan Al-Fatih. Nabi kata la tuftahan al-Qastaniyah. Konstantinopel akan dibuka. Wala ni'mal amir amiruha. Dan sebaik-baik amir adalah amirnya, sebaik-baik raja adalah rajanya. Wala ni'mal jais zalika jaish, sebaik-baik tentera tenteranya. Nya tu tak tahu siapa, Nabi tak buat. Tiba-tiba bila Sultan Al-Fatih buka Konstantinopel, so dia adalah ahlul bisyarah. Macam tu.